wabarakatuh. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallim ala habibina wa rasulina wa dhukrina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man da'a bida'watihi wa iqtada bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita masih dalam membicarakan kepentingan yang wujud dalam salat, dalam sembahyang, dalam ibadat khusus antara makhluk dengan Khaliq. Dan tajuk ini sekaligus nak menyampaikan kepada suatu kesedaran kepada umat. Malam ni ada tajuk yang dituntut kepada pemerintah untuk memastikan bahawa umat Islam ini mendirikan salat sekurang-kurangnya dia boleh membantu kerajaan dan masyarakat dalam menangani masalah-masalah semasa yang berhubung dengan tingkah laku manusia. Yang besar, dia boleh meredakan kemurkaan Allah kepada hamba-hambanya. Itu yang besar. Bila reda kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka bala-bala yang besar dapat dihindar. Seperti yang saya pernah sebut dalam hadis Nabi yang bermaksud, yang berbunyi, hadis kursi, laqad hamamtu li ahli al-ardi azaban laula an ara al-mu'ammarina bi buyuti wadh-dhakirin Allah katsiran wadh-dhakirat wal mustaghfirina bil ashar. Bila manusia telah meninggalkan perkara-perkara asas agamanya, terutama salat, dia dengannya mengundangkan banyak maksiat dalam masyarakat, pelanggaran hukum kepada masyarakat, mungkar berlaku masyarakat. Allah Ta'ala nak mengajar manusia macam orang dahulu je. Quran tidak boleh diajar, hadis tidak, nasihat tak pakai. Maka hamam tu, aku hampir nak menurunkan li ahlil ardi azaban, nak turun kepada ahli bumi ini, penduduk bumi ini azab, sangsara, bala bencana. Bila hampir nak turun, laula, kalau tidaklah kerana aku ketahui pada ketika itu rumah-rumah ibadat aku masih dikunjungi oleh ahli-ahli ibadat menunaikan salat. Bila melihat itu, mendapati, mengetahui, Allah yang Maha mengetahui, ahli ibadat sembahyang khasnya di masjid-masjid itu masih ramai, reda kemurkaan Allah dan tertangguhlah azab. Tapi lama-kelamaan, walaupun masjid-masjid Allah, surau-surau ada orang yang mendirikan salat, tapi salat bagaimana? Mungkar tidak tercegah. Sedangkan salat itu disebutkan aqimus salat, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Tunaikan sembahyang kerana sembahyang itu dia mampu mencegah, tanha, melarang, menahan manusia daripada melakukan fahsya, kekejian yang nyata yang berlaku dalam masyarakat, pelanggaran hukum, wal munkar, dan hal-hal yang munkar. Fahsya merujukkan kepada kejahatan-kejahatan besar.
judi, riba, zina, pembunuhan dan sebagainya itu fahsya. Wal munkar, barang yang munkar yang termasuk dosa-dosa kecil. Tapi sembahyang dilakukan, mungkin banyak yang tidak melakukan sembahyang, maka munkar semakin bertambah. Maka Allah hamamtu, aku nak turun juga azab aku kepada manusia sebagai peringatan kepada mereka kembali kepada Allah. Nak turun pada ketika itu pula, laula an ara adz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakira, masih banyak di atas muka bumi Allah Ta'ala ini makhluk-makhluk yang sedang berzikrullah. Manusia satu daripadanya, malah unggas binatang, haiwan yang zikir Allah banyak-banyak. Yang sepatut zikrullah ini mendekatkan mereka dengan Allah. Bila dekat manusia makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala lah yang merahmati mereka dan kejahatan-kejahatan tidak berlaku. Ternyata walaupun ada az-zakirin Allah, laki-laki zikir, wadz-zakirat, perempuan-perempuan yang zikrullah, tapi ramai lagi yang melakukan fahsyak dan munkar. Maka Allah nak turun azab. Bila nak turun azab pada ketika itu, hampir turun dah. Laula an aral al-mustaghfirina bil ashar. Masih ada, Allah masih kesihan kepada ramai orang yang bangun waktu sahur. Buat apa? Dia meminta ampun kepada Allah di waktu-waktu sahur, waktu makbul doa. Tertangguh lagi ibadat, tertangguh lagi azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada makhluk. Tapi lama-kelamaan makin teruk. Walaupun sembahyang diadakan, walaupun rumah-rumah Allah dipenuhi dengan orang, walaupun kali zikir banyak dan sebagainya, tapi makin banyak lagi yang nama dia fahsyak dan munkar. Maka turunlah azab. Bila azab turun berlaku, disebut walaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasad qulubuhum. Seandainya lah bila turun azab kepada manusia, kesemua mereka segera melutut, tadarru', rendah diri, rujuk dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, meninggalkan fahsyak dan munkar. Maka selesailah, hilanglah ketakutan azab. Allah berhenti azab, diganti balik dengan nikmat. Tapi malang kata Allah, walakin qasat qulubuhum. Bukan mereka nak kembali kepada Allah, bukan nak rujuk balik kepada Allah, bukan nak minta semula Allah Ta'ala mengurangkan, tapi qasat qulubuhum, hati mereka makin degil. Sampai nak menamakan azab itu sebagai balak pun tak ada. Disaster, bencana alam, dipanggil earth violent, bumi gila. Violent mengamuk, bumi mengamuk. Dia tak nak balik juga. Yang mengamuk sebenarnya, yang marah sebenarnya siapa? Bumi hamba Allah. Sebab dia menunggu wahyu Allah. Lianna rabbaka awhalaha, Allah mewahyukan kepada bumi ni apa nak buat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, Allah memerintahkan kepada dia, kamu keluarkan yang isi perut kamu itu. Jadi antaranya berlakulah yang volcano, berlakulah yang dipanggilkan dengan tsunami dan sebagainya. So, kalau inilah yang berlaku, yang semakin hari semakin ketara bumi ini sudah begitu uzur. Kita balik semula makna dia. Islam menganjurkan, kitab ini menulis dan kita menyebutkan, bercakap lama banyak tentang sembahyang ini. Bukan masalah peribadi sangat, bukan masalah peribadi sahaja. Dia sampai ke peringkat
memberi contribution yang besar kepada pembinaan ummah, pembinaan negara. So kemusnahan yang berlaku ni tak terganti. Berapa faedah yang dapat kita generate daripada kita benarkan tempat-tempat yang mengundang murka Allah itu, berapa banyak yang kita generatekan income daripadanya, dan berapa banyak kita kena bayar balik bila berlaku yang dipanggilkan musibah tadi. Kadang tak terbayar kalau sampai kepada yang macam, kalau macam tsunami Aceh itu, berapa puluh tahun nak bayar balik tu, tak akan terbina. Kalau hutan yang terbakar, berapa ratus tahun nak pulih balik itu hutan tu. Kalau macam kena tornado, ranap rumah, berapa lama tu. Setahu saya yang Malaysia kena sikit tsunami dulu pun, Langkawi yang kena sikit di Ulu Melaka, Kedah kena di, sampai sekarang belum pulih. Sampai sekarang belum pulih. Nak mengurangkan macam mana hal macam ni, macam penyakit, bila kena penyakit, tengok macam berlaku kita, Coxsackie kena berlakukan macam semua burung ni. So, usaha untuk protect itu, usaha untuk dipanggilkan vaksin tu, nak buat research, nak pertahankan saja tu, ratus million, WHO belanjakan bilion dah. Itu saya kata besar sangat kaitan dalam konteks ini. Sebab itu penting sangat dalam tajuk ini. Malam ini kita berjumpa dengan Tok Syekh kita ini, menekankan lagi sekali betapa pentingnya salat itu diusahakan dilakukan dengan baik. Kita pergi tengah-tengah tu, manakala luput akan dia sembahyang tengah-tengah, yang kalau yang halaman 25 baru tengah-tengah tu, manakala luput, langwa pata luput, baca lupat boleh, lupit boleh, maka luput hilang akan dia sembahyang, artinya dia tertinggal sembahyang, hendaklah diqadakan bersegera. So tak boleh tangguh dah, sebab ini hutang yang akan datang itu tunai. So yang hutang kena buat dulu. Itu kaedah yang selalu kita bercakap. Macam orang kata duit ada, hutang kawan pun ada, tapi orang ajak pergi melancung pun ada. Baik pergi melancung dengan melencong sekali. Yang tu sunat. Setidak-tidaknya sunat saja, tidak wajib. Yang ini wajib. Macam cerita juga, macam selalu soalan timbulkan, orang yang ada puasa wajib tertinggal Ramadan, perempuan ke laki-laki ke ada tertinggal puasa wajib, bila masuk kepada 1 Syawal raya, 2 Syawal, orang sembahyang sunat Syawal. Mana baik kita buat sunat Syawal 6 hari ataupun kita qada dulu yang tertinggal? Kan jelas yang qada itu dia wajib, yang tu nama dia sunat. So buat yang wajib dahulu, maka sunat buat kemudian. Faedah ini memanglah bahawa taqdimul aham alal muhim ma'rufun wa ma'lum bid darurah. Kita mengutamakan, mendahulukan yang wajib, yang compulsory, membelakangkan yang elektif, yang ada pilihan. Itu diketahui dalam agama secara paksa, secara darurat. Sebab atau pegang itu saudara boleh implementkan, boleh jalan dalam semua keadaan. Ada yang wajib, buat wajib dahulu. Tinggal sembahyang, dia wajib, kena qada. Bila kena qada, kena buat dia. Tinggal timbul masalah. Bagi orang yang banyak, tak banyak tinggal puasa, tinggal sembahyang baru 30 tahun tinggal, tak banyak. Baru teringat balik nak apa nama ni, nak qada. Nak qada macam mana? Ni panjang. Ada kaedah dia, saya katakan. Qada dia bahawa dia qada ikut waktu yang dia sembahyang. Satu sembahyang hari ni dia qada 2. Sebelum sembahyang maghrib pun dia qada, lepas maghrib. Contoh sajalah qada. Tapi ada orang pada ketika dia sembahyang sunat.
Ini memang cakap banyak, macam mana dia boleh buat sunat padahal wajib dia tak buat lagi. Buat wajib lah. Sunat kemudian sampai bila habis wajib. Oh, lama sangat. Ada hang tinggal lama. Tak apa. Buat tinggal, buat yang wajib tu. Dia qadakan segera. Bukan qada sahaja, kemudian taubat ia daripada kembali kepada apa yang demikian itu. Maknanya tinggal tu ada dua lah yang senang kita faham. Tinggal dengan sengaja, lalai, negligent. Tinggal dengan tidak sengaja, macam terlupa. Ada kadang kita rasa kita semayang dah, rasa semayang dah zuhur tu. Yang lagi teruk pula, dia jaga subuh tu, pasal dia mimpi. Dia bangun daripada subuh tu, dia pergi bilik air dia semayang, dia bagi mimpi dia semayang subuh. Lepas semayang subuh tu, dia mimpi dia tidur pula semula. So dia rasa semayang dah. Dia jaga tengok, lah, tak lagi rupanya. Itu bukan sengaja, dan berlaku demikian tak lama. Okey. So, yang sengaja tinggal, itu ada hukum. Yang tidak sengaja pada timbul, ada tinggal hukum. Tapi apa sahaja pun, sama ada sengaja tinggal atau tidak sengaja meninggalkan sembahyang, tetaplah berdosa. Kecil dengan besar. Sebab itu dia mesti bertaubat. Taubat daripada yang sebegitu rupa itu. Kita disebut sini, dia kata bahawa taubat ia daripada kembali kepada umpama yang demikian itu, tak mau berulang dah yang itu. Adapun yang mensia-siakan dia, sia-sia yang tinggal sengaja lah, dia mensia-siakan arahan, mensia-siakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk salat, maka tiada jalan sekali. Tak nak jalan dah nak selesai masalah, mereka pastilah dia kena dosa, tapi masih kena bertaubat. Maka betapa, dan jikalau ada ia keluar sembahyang daripada waktunya yang lain, daripada ketidurannya, dosa yang amat besarnya. Dikira kalau kita sembahyang keluar waktu, kita hilang satu waktu kerana ketiduran, keluar sembahyang, itu pun dosa besar dah. Lepas tu dia tak ambil ihtiyat, tak ambil precaution untuk mengelak daripada tidur yang sampai langgar waktu. Sakit lain cerita, yang benar-benar bermasalah lain cerita. Tapi ini yang secara negligent, secara dia boleh atur, tapi dia tidak mengaturkan, maka dia yang ketidurannya dosa yang amat besarnya. Dan ada ia bersegera mengqadakkan dia sekalipun, maknanya kalau dia segera qadak sekalipun, masih dosa itu ada. Sebab itu kena perlu kepada taubat. Taubat yang nasuha, kita yakin Allah Ta'ala terima dan tidak berulang lagi, insyaAllah selesai. Itu ni dia dah bercakap ni bagi orang yang tinggal satu waktu, dua waktu, bagi orang yang negligent, tertidur satu dua waktu. Anda bayang tengok orang yang tinggal puluh, ratus, ribu waktu. Saya berhak bercakap pasal setiap saya rawatan hari Selasa tu masih banyak saya berjumpa dengan orang, makcik ke isteri ke, mengadu, saya tolonglah doa macam mana. Suami jarang sembahyang. Saya kata baik, jarang tu makna dia jarang dia buat jugalah. Jarang ni buat jarang-jarang kan, tak buat langsung. Ada sekali dulu dia buat, bukan jarang. Malah ada yang kita dengar, Ustaz, sepanjang saya berkahwin dengan dia sampai kepada pagi ini pun saya tak nampak sekali pun dia sembahyang. Kemudian mak pula mari mengadu pasal anak dia. Dia tak habar, kata mak rampik, kita reti lah. Dia gila mutu. Semayang tak pernah, apa tak pernah. Ni banyak.
langsung dhamir, hati kecil tak tersentuh tu. Duduk atas bumi Allah, makan rezeki Allah, bernafas dengan udara Allah, boleh tidur Allah Ta'ala bagi lena kat dia dengan nyenyak dan sebagainya, bangun sihat, langsung tidak nak mengatakan Alhamdulillah, nak sembahyang, nak taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak gerak balik, sebab kita kata dia bila balik, sebab ni yang balik kepada masalah umat, bukan kecil. Nak latihan, nak daripada sekolah itu ada disiplin, nak dihidupkan balik di kampung-kampung, madrasah, surau dan sebagainya, untuk mengajak orang balik kepada ni, kepada nak tunduk. Bukan rugi dan bukan banyak sangat pun, pasal satu tinggal pun dosa besar dah. Taubat macam mana pun dosa tu besar, satu. Dan tiada uzurkan, membimbangkan dengan dunia dan lainnya. Tidak dipanggil uzur tinggal semayang kerana bimbangkan, kata dunia hilang. Bimbang perniagaan hari ni, kalau tinggal semayang 15 minit tu hilang 5 pelanggan, 6 pelanggan. Ataupun ada deal yang sepatutnya tunggu telefon, ada next coming good deal, tunggu tak mari, tengok waktu semayang tak lagi, tunggu kalau pergi semayang kan dia telefon aku ni, hilang atau peluang mana ni. Jangan bimbangkan dengan dunia dan lainnya, tak. Dia tu contoh yang kita lahir, yang kita lihat, tengok yang zaman Nabi baik, kata dalam perang pun mereka semayang. Nak takut kata musuh serang pada ketika itu, Allah Ta'ala yang uruskan, walaupun ada semayang khauf. Cuba tengok tu, macam masih ada lagi sedikit budaya di Mekah tu, kedai emas, kedai tukar duit, kedai yang bisnes besar-besar tu, orang semayang itu tu tinggal. Tak apa, pada umum tidak mengapa. Itu ada hikmah pada ketika itu dia balik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kadang-kadang sahaja yang Allah Ta'ala uji. Macam seorang, dua orang kawan jumpa dengan saya, dia berjalan, dua orang kawan, seorang nak berhenti semayang masjid, seorang tak nak. Akhirnya dia kata, berhenti, pergi berhenti di masjid. Dia duduk dalam kereta, kawan tu pergi bilik air, ambil semayang, mari semayang. Rupanya masa tinggal tadi itu, ada dua orang ambil semayang sama dengan dia, sama keluar. Bag first dia diambil orang, dia semayang. Bila mari kat kawan dia mengadu, kata bag first dia, itulah orang galak pergi semayang sangat. Situ pula jadi, ayat tak pergi semayang tak hilang pun, you pergi semayang hilang. Ujian, ada hikmah lain. Allah nak ganti yang lain, yang sebagai uji. Bukan tak ada. Itu saya katakan, inilah yang disebut tadi ni. Tak boleh bimbang dunia lainnya daripada sembahyang, melainkan kerana ketiduran. Itu yang dimaafkan tadi. Macam kadang-kadang dalam yang tidur terlampau nyenyak sampai terlepas tu, walaupun dia niat nak bangun dan terlepas, atau lupa juga, maka hanyalah dan wajib atas orang ni, wajib atas orang memerintah pekerjaan muslimin, maknanya wajib pemerintah yang memerintah umat Islam, bahawa menyuruh dan menanggungkan akan segala ummah yang umum atas mengerjakan sembahyang yang 5 waktu. So kewajipan utama itu disebut kepada pemerintah, sebab dibalik kepada hadis yang lebih faham senang, an-nasu ala dini mulukihim. Nabi kata manusia ini dia akan ikut rentak komitmen muluk, raja, pemerintah kepada dia. Rentak dia benar. Kalau muluk, pemerintah tak beratkan semayang, memang orang bawah tak berat semayang. Macam kita bapa dengan rumah tangga kita, kalau suami tidak memberatkan salat semayang, maka yang lain pun, isteri, anak-anak pun tidak berat semayang, walaupun ada sebaliknya.
Ada, tak nafikan suami tak berat, tapi isteri berat. Tapi balik kepada kaedah ataupun hadis, an-nasu ala dini mulukim, manusia ikut rentak din, cara hidup. Din makna agama, din juga makna cara hidup. Mulukihim, pemerintah-pemerintah mereka. Betul. Kalau pemerintah mengambil berat dan dilihat pemerintah lebih awal, lebih committed dengan perintah-perintah agama, maka orang yang nak sesuai dengan dia memang lebih bersedia untuk merintah. Kalau pemerintah banyak dan suka sangat main golf, banyaklah kaki main golf. Kalau pemerintah suka berlabun, dia labun sama dengan pemerintah. Kalau dia lihat pemerintah dalam syarat berhenti, mari kita semayang dulu, macam yang Nabi buat, rayahna ya Bilal. Bila buntu, ada masalah dan sebagainya, okey Bilal panggil. Rayahna maksudnya pergi panggil. Kita semayang. Menyelesai masalah. Mengurangkan ketegangan otak dan sebagainya, dan menyelesai masalah. Itu dia katakan dia wajib menanggungkan akan segala ummah yang umum, semua orang itu bergantung pada dia. Itulah timbul lagi ayat hadis, ayat lain yang mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatin. Kamu kesemuanya adalah ra'in, penjaga, pemimpin. Wa kullukum, dan setiap kamu yang memimpin, mas'ul an ra'iyatih, dipertanggungjawabkan kepada orang yang dipimpin. Dan ada kena-mengena sampai kepada semayang pun dipertanggungjawabkan kepada yang memimpin, sampai kepada atas sampai ke bawah. Yang bawa waktu dan jemaat sudah cakap lama dah. Dan demikian juga, dan wajib pula atas mereka itu bahawa diseksa akan mereka itu, dihukumlah. Wajib kepada yang berkuasa mengadakan cara-cara yang sesuai untuk menghukum. Digunakan perkataan seksa itu, dihukum akan mereka itu, akan orang yang mengeluarkan sembahyang daripada waktunya, walaupun dia qadha pun, maknanya kena ada follow up, dia tak boleh. Nak kena tertib, nak kena terbiah balik semua, jangan. Supaya kena buat awal waktu kalau boleh, jangan lambat angan, jangan meringan-ringankan kalau boleh dan sebagainya. Keluar waktu saja, kalau dia pasti sabit dia tinggal sampai keluar waktu tak semayang, kena ada hukuman yang boleh memperbetulkan dia balik. Sebab segan, dia biasa segan. Segan semayang, malaslah. Bukan engkar. Kalau engkar dia jadi kufur. Engkar semayang itu, semayang tak wajib, engkar. Tapi dia segan ya. Segan, tahulah. Disuruh taubat. Pemerintah kena ada sistem yang boleh orang tu sedar dia silap, dia kena bertaubat. Dia qada, taubat. Dan sembahyang, maksudnya dan qada. Taubat pun kena, qada pun kena. Jikalau tiada mengikut, sampai dia tak mau juga ikut, dia berdegil juga, dia jadi kepala batu juga, tak mau juga, sampai ke peringkat tu dibunuhnya. Tidak ada hukum bunuh ni, melainkan yang dosa besar. Memang pun dalam hukum fiqh lain yang umumnya, kalau orang yang ingkar sembahyang memang boleh dipaksa, jika tak mau juga maka dibunuh. Contoh yang jelas, lepas Abu Bakar ditabal sebagai khalifah lepas wafatnya junjungan sallallahu alaihi wasallam, didapati bahawa ada satu kaum yang ingkar zakat, ingkar bayar zakat, kerana mereka faham zakat itu kewajipan kepada Muhammad SAW. Muhammad wafat, maka mereka tidak mau keluar zakat. Wakar kata, "Lau mana'uni iqalan ma addauhu ila Rasul SAW
laharabtuhum mastamsaka sayfu biyadi. Demi Allah, kata Abu Bakar, wallahi lau mana'uni, kalau mereka itu, kaum itu masih enggan, tidak mau menyerahkan kepada pemerintah, kepada aku yang memerintah, zakat, walaupun merupakan satu tali saja penambat kuda, menilainya macam tali iqalan penambat kuda, laharabtuhum, aku akan perangi mereka. Mastamsaka sayfu biyadi, kalau kamu kesemua, dia cakap kepada Umar, kepada sahabat-sahabat, kepada Talhah, kepada Zubair, kalau kamu tak mau sokong aku, tak mau bersama dengan aku membesmikan yang merosakkan Islam ini, biar aku pergi seorang lagi, pedang ada tanganku. Itu ketika tu Bakar berumur 61 tahun. Dia nak keluar perang sendiri, orang yang tidak bagi zakat. Zakat satu daripada rukun Islam. Sebab tu maka sama dengan semayang, sama dengan puasa, sama dengan haji dan sebagainya yang melambangkan rukun-rukun Islam. Sama ini. Sini cakap pasal semayang, taubat semua ni. Jika tidak, tiada mengikut, yang pertama ikut pemerintah yang suruh, dibunuhnya akan dia. Atau diperangnya. Yang saya sebut tadi. Boleh perang. Maknanya dia nak balik kepada ada benda yang boleh tolerate, ada benda yang tidak boleh tolerate. Sebab dia, orang ni sebut dia faham sangat itu, sampai kepada yang Nabi sebut lagi lain makna. Yang Nabi katakan bahawa satan qata' ural Islam urwatan urwah, awwaluha al-hukm wa akhiruha as-salah. Akan sampai masa umat Islam ini akan memutuskan tali yang menghubung antara dia dengan Islam. Islam dengan dia ada banyak tali. Dia panggil hablillah. Apa sahaja yang kita laksanakan satu tuntutan, kita ikat kita dengan Islam. Macam semayang, kita ikat dengan kita dalam semayang sehari 5 kali. Terikat maksudnya kita akan buat. Akan sampai masa umat Islam akan memutuskan tali yang mengikat antara dia dengan Islam, urwatan urwah, seutas demi seutas. Awaluha, yang pertama sekali yang insan muslim, pemerintah akan memutuskan diri mereka, pemerintah, kuasa mereka, dia putuskan dengan Islam apa dia? Awaluha, awal al-hukm, undang-undang negara. Kalau itu sudah putus, artinya negara tidak melaksanakan, tidak menjalankan undang-undang Islam atau hukum Islam. Kalau itu bermula, dia akan putus yang lain. Wa akhiruha, tali yang terakhir yang orang akan pertahankan ialah sembahyang. Wa akhiruha, yang ini pun orang akan putuskan. Putus sembahyang ini maknanya putuslah hubungan dia dengan Islam. Sampailah kepada yang kita baca di bawah ni, yang dikatakan bahawa tarakas salat muta'ammidan faqad kafara jihara. Tinggal salat maka dia kufur. Dia pergi sampai ke situ. Kerana dia melibatkan kekufuran, melibatkan kepada putus langsung hubungan dengan Islam dan sebagainya. Dan memanglah melibatkan kecemburuan kepada Islam, kepada nilai hidup Islam, itu sudah tak ada dah. Itulah kita cakap bahawa ni dia sampai ke peringkat boleh keluar bahasa-bahasa yang tak elok kepada sahabat Nabi, isteri Nabi. Tapi saya syukur alhamdulillah kerana banyak kita bercakap, orang bercakap banyak sampai kepada sensasi dibatalkan kan, sensasi sampai dibatalkan, tapi dirayu pula. Kita kena main peranan yang macam ni, tak boleh biar sensasi, kerana memang teruk sangat, kita tahu.
Jadi isu banyak orang yang kita pun bincang, kita tak kena ajar sikit. Sensasi yang telah dulu dibatalkan live, tapi dia buat rakaman. Tapi pressure kuat orang yang sedar ni, akhirnya pemerintah pihak TV telah membuat keputusan sensasi dibatalkan terus. Live tidak boleh, rakaman tidak boleh, tapi mereka telah merayu balik. Tak kena buat pengajaran yang macam ni. Okey. Atau di perangnya, atau lainnya itu selain daripada bunuh. Tak mungkinlah kita, ini suatu hukum dan pemerintah ada polisi, ada maslahah. Bilakah nak buat begini, bilakah tidak, bilakah ada yang lain, bilakah perlu kepada desakan, asakan yang program-program ke arah mengasak, mengajak, memberikan makna yang lebih baik kepada orang daripada buat cara paksa. Biar dibuat cara sukarela tapi dengan dia faham mengapa dia buat. Kena ada cara lah yang boleh menyampaikan demikian, hukuman dan sebagainya, hingga mereka itu mengerjakan dia. Tak boleh biar. Seperti saya cakap tadi, saya jangan lupa puan yang sebut awal tu. Puan dia, kita buat demikian itu, kita telah dapat menyelamatkan ummah daripada kemukaan Allah Ta'ala, dapat menyelamatkan harta benda kerajaan dan harta benda rakyat daripada musnah kerana kemukaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kalau lihat balik tak heran lah. Satu demi satu musibah sampai tak pernah habis-habis, dah tak jadi masalah besar. Dan kita nampak nak ke mana ni generasi muda ni dengan trend yang ada sekarang ni, dengan pakaian, dengan lagak, dengan apa semua, dengan mak rampik tak rampik apa semua tu kecil saja. Tukarlah nama apa pun, pok tu tak ubah. Rampik malaikat, bubuhlah. Dajjal ke apa, bukan, kena pergi tarbiyah, kena balik semula kepada pangkal, balik kepada sekolah, balik kepada peraturan. Okey, ini kesemua ni saya katakan juga, dia balik kepada punca. Kita nampak sebab tu betul bila maksiat berlaku, yang di antaranya ialah orang-orang yang meninggalkan sembahyang. Kalau sembahyang semua telah dibuat dengan baik, sekurang-kurangnya dia mengurangkan jenayah, mengurangkan akhlak yang tidak baik, dan mengurangkan bahasa-bahasa yang tidak baik. Tak perlu buat seminar mulut tu. Buat seminar mulut malah. Okey. Dan haram lagi berdosa apabila diam olehmu. Sebab kita diam itu mana kita reda. Tak menyatakan suatu bangkangan itu kita reda. Sukutuhum ridahum. Kaedah fiqh ni kalau diam, mana dia setuju tu. Dia ambil daripada contohnya, dia kata kalau macam wali kita ada anak perempuan, datang orang meminang, kita kena tanya anak tu setuju ke tidak. Kita tanya, Mina, Siti, ada orang minang kamu ni, kamu nak kata apa? Anak tu dia, kalau kata ya pak, nampak sangat ni, malu aku. Tapi dia diam. Dia kata sukutuha ridha. Dia diam itu tanda kata dia ridha. Sebab tu balik kepada kaedah yang kita pakai, yang dalam orang semua faham, kita faham macam man ra'a minkum munkaran. Bila kamu nampak yang mungkar, kena ada reaksi yang jelas kita tak setuju. Fal yughayyiruhu, dia kena ubah dengan tangan dia. Tangan makna kuasa dia. Apa yang dia boleh buat dengan kuasa dia, bidang kuasa dia, kena buat dengan kuasa. Kalau kuasa tidak ada, mulut ada, kena ubah dengan mulut. Kena bercakap. Saya memanglah saya bercakap, ada ruang di mana khutbah Jumaat ke ceramah ke apa saja pun kita bercakap. Tanda kata kita tak ada kuasa, kita ada kuasa bercakap, kena ubah. Dia mampu internet, mampu SMS, apa saja. Aku tak reda yang macam ni.
Kalau kita tak boleh ubah yang itu dengan tangan kuasa tidak boleh, dengan mulut tidak boleh, masih kita boleh ubah dengan hati. Hati kita berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ya Allah tolonglah, hatiku tak reda. Tapi yang tiga itu disebutkan wadhalika ad'aful iman. Yang ketiga itu adalah orang yang memiliki iman yang ad'af, bukan lemah, selemah-lemah iman. Kalau lemah, dha'iful iman. Dha'if itu lemah. Ad'af itu lemah, selemah-lemah iman. Kita kalau kita itulah mewakili yang kita yang lihat pada sekarang ni, bahawa berapa ramai kalangan kita yang termasuk dalam ad'aful iman, selemah-lemah iman. Kalau kita berada iman yang selemah-lemah itulah, mampukah kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala? Itu yang sampai di sini. Apa dia ulama? Orang yang memerintahkan pekerjaan ummah, pemerintah lah. Jadi orang yang besar-besar seperti raja disebut terang-terang, jika mengetahui akan mereka itu tiada mengetahui, jika mengetahui akan mereka itu tiada mengetahui yang tersebut itu, tiada dimudahkan atasnya daripada melalaikan pekerjaan ummah ini. Maknanya tak boleh dia lalai, tak boleh dia ambil ringan, don't take it for granted. So nak kena buat serius, pemerintah lah, raja dan sebagainya. Yang ni lah masalah. Bercakap sensitif, tak bercakap lagi sensitif. So, rakyat melihat, orang semua melihat. Kalau pemerintah tidak sembahyang Jumaat, lepas tu mestikan pula yang tidak mesti, khutbah mesti berdoa kepada, bukan dia seorang saja, sampai kepada. Dan orang nampak ke semua, orang tak bercakap. So, macam mana kita nak dapat sokongan nikmat makbul doa Allah Subhanahu wa taala? Besar, kita nak kena, dia pun tak boleh. Memanglah kalau ambillah negeri mana pun taklah, ambil negeri saya lah, tanah tu pada raku boleh besar mana, dan berapa masjid ada dia boleh tu. Kalau orang sangat orang tahu siapa menteri semayang, menteri tak semayang, raja semayang, anak tak, orang semua tahu semayang, orang tahu. Tapi bukan untuk orang tahu semayang tu. Maksudnya orang tahu dia semayang ke tidak, boleh semayang lah, raja aku semayang. Tapi akan jadi macam ni, sebab dia yang tugas utama itu diberi. Sebab tu bukan satu benda yang mudah bila amanah diletakkan kepada kita. Amanah. Sebab tu Umar melihat bila dia memerintah, dia dapat merasakan betapa besarnya amanah Allah kepada dia. Dia ditikam. Dia tahu. Dia orang ni tahu. Tu dia katakan bahawa pilih segera menggantikan aku sebelum fajar besok lusa. Hempas pula kibar sahabat, dia panggil ahlul hal wal aqd. Satu tengkuasa pembesar-pembesar sahabat adalah yang paling kanan lah. Pilih. Dia buat pilih. Berjumpa dengan seorang yang cukup segala kelayakan dan konsensus memilih orang tu. Lalu mereka kemukakan kepada Umar sebelum lusa. Hari dia nak wafat. Dia wafat pagi, subuh kan. Hari tu malam, sebab ke malam tu orang kemukakan nama dekat dia. Tengok-tengok nama yang dikemukakan kepada dia tu, nama dia Abdullah bin Umar
bin Al-Khattab. Dia tengok, kamu pergi buat lagi sekali lagi pilihan second round, cari lagi calon dan sebagainya. Aku nak kepada orang lain yang dapat kemukakan, yang aku mutmain dengan dia. Orang cari balik, masa dah sempit ni, datang pula, kami dah lepas pula cari dia, wahai Umar, kami dapat tiba, inilah dia orang yang saleh aslah, yang paling layak. Dia tak apa, pergi cari lagi sekali. Balik sama juga. Umar yang sakit kena tikam tu, dia bangun, darah keluar. Dia kata, tak cukupkah lagi seorang keluarga Khattab akan berdiri di depan Allah Ta'ala nak jawab tanggungjawab dia kepada rakyat? Tak cukup lagi seorang. Apa kena anakku pula? Aku tak sanggup, kerana amanah ini terlalu besar. Cukup dah aku seorang keluarga Khattab, jangan kamu libatkan anakku. Layak satu masalah, tapi dia rasakan besar tu. Kalau orang lain pilih pertama tak ada anak dia, pilih lagi sekali tak ada juga, pilih lagi sekali tak ada juga, pilih sekali yang 100 baru sampai. Baru sampai. Sebab kita nak dinasti. Tapi saya tengok betapa indahnya, dia merasakan tanggungjawab sampai teratu, sampai kepada peringkat anak dia. Memanglah Abdullah bin Umar, dia hasil Nabi mendoakan kepada dia, Allahumma alimhu ta'wil wa faqihhu fid din. Nabi mendoakan di dada dia, ya Allah, alimhu ta'wil, berilah kepada Umar ini ilmu untuk memahami Islam, memahami Quran dan hadis. Wa faqihhu fid din, bagi dia faham. Dia memang faqihus sahabah, dia mufti, dia orang rujuk kepada dia, peribadi lagi dia dan sebagainya. Maka dia lah paling layak. Tak ada orang yang layak lagi. Akhir itulah buku pilih jatuh kepada Uthman bin Affan. Umar reda Uthman bin Affan, reda sahaja Umar sudah full koma. Dia reda, dia tahu dah Uthman akan diperintah, dia tidak sedar sampailah kepada dia hembus nafas yang terakhir yang disebut tadi, sebelum fajar besok, fajar lusa. Itu perasaan tu yang nak dilahirkan, tanggungjawab kepada ummah tu yang begitu besar. Sampai Umar kata, Umar pernah sebut, aku telah buat segala-gala dah untuk rakyat aku ni. Aku tidak bimbang dah. Aku sudah yakin, aku tidak bimbang kepada Allah Ta'ala tentang adilnya aku kepada umat aku, Islam. Aku tak takut dah kerana mereka berani tegur aku. Bagi yang mengatakan akhta' atau ya Umar, bagi yang perempuan katakan akhta' Umar hang bersalah, dia mengaku. Yang aku takut sekali bahawa aku tidak adil kepada bahaim, binatang-binatang yang berkeliaran di Madinah ini dan sampai ke Dijlah dan Furat dan Iraq. Aku takut ada binatang yang terpatah kaki dia di jalan yang Umar tidak betul jalan tu, patah kaki dia, dia mengadu Allah Ta'ala, aku jadi macam ini kerana Umar tidak adil kepada kami. Itu aku takut. Sampai ke situ. Dan sampai kepada yang saya kata tu ideal lah, tapi dia berlaku macam mana boleh Umar mengambil tanggungjawab yang sepatutnya dia boleh, Allah orang lain boleh buat. Orang semua sudah tidur, dia masih pergi melihat di ujung-ujung kampung orang-orang yang tak ada peluang datang menghadap dia, dan orang kampung kita panggil orang yang rural. Sampai dia berjumpa dengan sebuah rumah pada akhir malam, lain ke semua sudah padam lampu, tapi mengapa rumah itu lampunya ataupun pelitanya masih menyala. Dia pergi dengar, makin dekat dengan rumah itu tengok anak kecil sedang menangis terisak-isak. Dia pergi tengok, kenapa dia menangis tengah malam, sakit dan sebagainya.
Dia ketuk pintu. Ibu tunggal. Kenapa anak kamu menangis teruk ni? Mereka lapar. Itu yang kamu sedang jerang dalam periuk masak apa dia tu? Dia tengok. 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 Dia pergi buka tengok. Ketul-ketul batu yang dia rebus dalam periuk. Dia beralih perempuan tua itu. Lima sanak tihada. Kenapa yang hang tipu anak hang jerang batu dalam ni? Apa dia jawab? Akulah ihsan yang paling malang kerana aku hidup zaman pemerintahan seorang manusia nama Umar Al-Khattab. Dia tak kenal. Akulah ihsan yang malang kerana aku hidup zaman Umar bin Khattab yang tak pernah ambil tahu hal aku. Suami aku telah meninggal dalam peperangan. Anak aku masih kecil. Kami kehabisan dah 2-3 hari dah gandum. Langsung apa pun tidak ada. Kalau orang macam kamu jadi khalifah, aku tenang. Tapi aku malang, aku hidup zaman Umar Al-Khattab. Dia kata, mahlan ya Umar. Umar tak tahu ni. Umar tidak tahu. Bukan kewajipan aku nak bagi tahu. Dia yang memerintah, dia kena bagi tahu. Kamu maaflah kepada Umar. Aku tak akan maaf kalau dia. Umar keluar dari rumah. Balik pukul 3:30, pukul 4 pagi gitu. Tanggung gandum. Dia dengan Hubab. Dia dua orang, dia dengan seorang pengawal. Kawan. Bila pergi ke Baitul Mal, dia boleh buka Baitul Malam. Dia suruh Hubab ni angkat, letak atas bahu dia. Hubab kata, la ya amirul mukminin, aku akan tanggung. Umar kata, hang nak tanggung dosa aku? Atahmil wizri? Bahu Hubab tarik dia, angkat. Tak bau. Satu gandum, satu uncang gandum. Pergi orang tua tu, pelekat balik api. Mai Hubab nak tolong. Nak tolong aku Allah Ta'ala. Maka pelekat api. Perempuan tu sedang tengok, anak dah tidur dalam letih, lapar. Umar tiup api tu. Tiup api tu, perempuan tu kata tu, janggut kamu terbakar tu. Baru dia terbakar sebelah. Masak, gerak anak. Gerak, bagi makan. Makan. Perempuan tu kata, berbahagialah kami kalau kamu boleh jadi khalifah. Tak apalah makcik. Besok makcik pergi jumpa dengan Umar. Tolonglah. Pergi jumpa dengan Umar. Tak apalah. Akhir pagi esok ni, dia pergi jumpa dengan Umar. Tadi pakaian malam ni, pakaian khalifah. Dia tak kenal. Dah dekat, cakap-cakap dia tak tengok. Ni janggut terbakar ni malam tadi ni. Oh, perasan dia. Dia duduk marah malam tadi itu, marah kat Umar. Umar tak marah dia. Janggut terbakar. Dia katakan janggut terbakar. Dia punya menggigil orang tua tu. Tu dia tahawin alaika ya Umar. Take it easy, take it easy. Kamu maaflah. Kamu boleh dakwa aku di mahkamah dunia yang aku rasa lebih ringan hukuman dari kamu mengadu kes aku ni dari kiamat. Minta maaflah. Maka dimaafkan. Makna dia, so send us
accountability, responsibility kepada hukum dan amanah hidup dari kiamat. Minta maaflah, maka dimaafkan. Makna dia, so sense of accountability, responsibility kepada hukum dan amanah yang dia pegang tu, inilah yang saya kata, jangan lalai pekerjaan ummah. Demikian lagi segala pekerjaan agama mereka itu, bukan saja sembahyang sahaja yang perlu ambil kira, sampai kepada daripada zakat yang saya kata tadi, itu hak. Memanglah kita tidak memiliki 100% daripada macam badan kita pun, kita bukan memiliki. Kita ni ada hak untuk isteri, untuk anak, ada hak kepada jiran, ada hak kepada kawan, ada hak kepada masyarakat. Dan kita kadang-kadang tu kena faham kita ni sudah hak masyarakat. So masyarakat boleh gunakan kita. Macam saya kata kat isteri saya, anak saya ni hak masyarakat. Besok pagi nak lari pergi ke Kedah, ke Penang, Kedah, balik sini lari nak pergi ke Cambodia. Itu hak mereka yang kita kena pergi tengok. Sebabnya balik kepada hak ni, bila zakat ini, bila yang hak yang ada dalam harta kita itu, memang wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Wa fi amwalihim, pada harta-harta mereka itu, kan faham, haqqun ma'lum, Allah beritahu dah hak yang tertentu dah. Kepada siapa? Lis-sa'il wal mahrum, golongan fakir miskin. So kalau kita tak beri zakat, maknanya hak mereka kita rampas, hak mereka kita abaikan, hak mereka tidak kita tunaikan. Seorang yang merampas hak orang lain itu dia sudah zalim. Itulah yang saya katakan, pemerintah nak kena jaga, dan kita nak kena faham zakat dan puasa, sampai kepada puasa. Kalau macam negeri kita mudah bagi menguatkuasakan puasa ni, sebab kenal muka-muka Jawa, muka Melayu ni kenal. Tak macam negeri Arab, kalau Mesir tu tak puasa, Arab semua nak tahu di mana dia Islam ke Kristian ke, dia apa nama ni, Kipti ke Yahudi ke, tak kenal. Sebab tu orang isyak okok ke minum bulan puasa ke, kita ambil husnuzan, tu Kristian lah tu. Ada ustaz dia pegang tasbih, lah Yahudi pegang tasbih, Kristian pegang tasbih. Tapi bagi negeri kita ni senang, boleh nampak kedai penuh dan sebagainya, sebab kita biar demikian. Ni kewajipan kepada pemerintah, zakat dan lainnya, seperti semayang, ulang balik semayang jua. Setengah daripada kesempurnaan semayang, orang yang memeliharakan atas semayang, dia jaga betul, jaga sungguh-sungguh waktu, jaga perbuatan dia pun, dia ambil kira hukum haram, hukum boleh tak boleh, mana yang sah tak sah, dan mendirikan dia, membaikkan dia. Kena perbaiki kualiti bacaan, amalan, masa, kita kena baiki. Bukan sekadar mendirikan semayang, tapi menambah kualiti semayang itu. Apa di antaranya cara kualiti sampai kepada memeliharakan segala sunat rawatibnya. Ini semayang, ini faham ni. Dan segala sunat yang dituntut oleh syarak mengerjakan dia dahulu daripada semayang fardu. Rawatib lah, sebelum maghrib, subuh, isya dan sebagainya. Dan yang kemudiannya, kerana ada yang demikian itu segala sunat, ia menampalkan kekurangan. Tidak jauh ini dia salah cetak saja, dia minun pam minun pam min lam kat nun, menampalkan, tak, menampalkan. Melampal maknanya dia cover up kekurangan fardunya, ya. Dia menampalkan atau dia cover up kekurangan fardunya. Maka apabila jatuh pada fardu kekurangan, jatuh berlaku, bila berlakulah dalam semayang fardu itu sebarang kekurangan, memang adalah, atau cedera, juga ejaan salah tu, cedera, dia aja cadar pula. Kekurangan tu cedera lah.
ialah cacat, cedera, cacat. Sebab sedikit khusyuknya. Memang tidak khusyuk sepenuhnya, sedikit. Dan tu berubah 2 kali pula. Banyak cerita. Dan ketiadaan hadir hati. Balik tu hati tu. Ketiadaan hadir hati, lalainya. Mana tidak khusyuk lah. Daripada yang dimakan itu adalah segala sunatnya itu menyempurnakan demikian kurangnya. Sunat boleh menampung. Kalau yang wajib sempurna dah, maka sunat adalah bonus. Bonus perlu. Dan membaikkan bagi yang demikian cedera itu, yang cedera tadi, yang cacat kerana kurang khusyuk dan sebagainya, maka yang sunat tadi boleh menampung, menampal dan cover up. Dan jikalau tiada sunatnya, maka tinggallah sembahyang perlunya itu kurang. Kalau sembahyang tanpa sembahyang sunat, kalau yang perlu dibuat itu cacat, maka dia kuranglah. Bila dia kurang, maka terus tinggal kurang dan cedera dan luputlah ia daripada fadilat yang amat besar. Daripada fadilat, apabila kita buat yang wajib, kita buat sempurna, dialah sebagai suatu aset yang akan menambahkan kebaikan kepada kita dunia sampai kepada akhirat. Kalau cacat yang wajib, tambah jika cacat sampai kita tidak sah sembahyang, maka rugilah kita serugi-ruginya. Sebab tu dalam konteks ini seolah-olahnya cacat apa pun dalam sembahyang yang tidak disengajakan, dia dapat ditampung dengan adanya sunat. Yang usah, yang janji bagi orang yang mengerjakan dia, orang yang mengerjakan sembahyang sempurna, memanglah Allah sebut dah bahwasanya sembahyang itu menagih atau menuntut janji Allah Subhanahu wa taala dengan balasan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum ala salatihim khashi'un. Sesungguhnya kata Allah memperolehi kejayaan falah bagi orang-orang yang mukmin yang khusyuk dalam sembahyangnya. So, falah itu kejayaan dunia dan akhirat dijanjikan kepada orang yang sembahyang sempurna. Kalau tak sempurna, maka dia tak dapat janji itu. Dan bagi orang yang mengerjakan dia, kerjakan sembahyang, halaman 26, dapat derajat yang tengah galang, yang tinggi itu, derajat yang tinggal pula, derajat yang tinggi. Dan lagi adalah segala sunat itu labanya, untungnya, dan perlu itu kepala modalnya. Cakap macam bisnes pula. Untunglah, ada kepala, ada capital lah, ada subsidiary lah, ada okey, kepala modal. Dan apa faedah orang yang berniaga? Betul. Balik pun dia analogi lah, betul. Dan faedah orang yang berniaga yang tidak dapat laba, dan apalah dapat faedah bagi orang yang berniaga yang tidak ada untung. Berniaga buluh kasap, modal hilang, untung lesap. Apa kono ni? Ini dia kata, apa faedah ada orang yang berniaga jika tak dapat untung? Kerana perdu itu Allah Subhanahu wa taala perdu akan dia, wajib. Dan sunatnya itu yang mendatangkan dirinya lagi menuntut dikasih dan redanya. So, bila kita buat sampai kepada yang sunat, memanglah Allah Ta'ala kasih. Dia ayat yang sikit-sikit, tapi sebenarnya kalau saya nak ulahkan tiap-tiap ayat dia ni ada rujuk kepada Quran, rujuk kepada hadis. Tiap-tiap macam dia katakan. Dia katakan bila kita buat yang sunat itu mendatangkan dirinya lagi menuntut dikasih dan redanya. Dia balik kepada hadis sahih yang katakan idza taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil ahbabtuhu. Falam ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma' bi. Sebab hadis panjang yang bermaksud apabila hamba-hambaku mendekatkan dirinya kepadaku,
dengan melakukan nawafil, nafilah, nawafil amalan ibadat sunat. Tadi dah sunat. Bila buat sunat banyak, buat sunat, ahbabtuhu, aku akan sayang kepadanya, aku kasihnya, dia kekasihku. Ahbabtuhu, kataan hub itu muhabbat itulah. So, aku kasih kepadanya. Ingat, senang kan nak dapat kasih Allah kepada kita. Kerana makhluk lain banyak lagi yang membuat kebajikan. Tapi yakinlah, sebab wa rahmati wasi'at kullu syai'. Rahim, rahmat aku, kasihan belas aku tu, sayang aku tu, wasi'at kullu syai'. Aku boleh sampaikan kepada apa saja kau nak. Tapi falamma ahbabtuhu, bila sudah aku kasih seorang, kuntu, akulah yang akan menolong dia. Dia boleh mendengar, seolah-olah analogi macam pendengaran aku. Orang lain tak dengar, dia boleh dengar. Wa basaruhu lisabbiha, akulah pandangan mata yang boleh aku berikan kepadanya. Boleh melihat yang orang lain tak boleh melihat. Kita panggil kasyaf lah. Dia melihat dalam alam kerohanian, kebesaran Allah, kehebatan Allah. Dia melihat makhluk-makhluk Allah yang besar-besar tunduk patuh kepada Allah. Dia melihat sesuatu yang tidak boleh dicerita dengan mulut dia, tapi dia hidup dalam keadaan cukup bahagia tu. Sampai kepada wala in sa'alani la ujung hadis kursi. Wala in sa'alani la u'tiyannahu. Jika dia minta kepadaku, aku beri apa dia minta. Wala in ista'adha bi la u'idanna. Kalau dia berlindung, minta lindung kepada aku lindungi dia. Itu yang dia digunakan bahasa sini itu. Dan sunat itu yang mendatangkan dirinya lagi menuntut dikasih dan redanya. Dia menuntut Allah kasih, Allah reda kepadanya. Dan sungguhnya telah datang bahasanya. Pertama-tama suatu yang dihisap atasnya akan hambanya itu sembahyang. Yang pertama yang akan dihisap oleh Allah Ta'ala kepada hamba. Ini kita ulang banyak kali. Kita tak boleh sudah kita ulang banyak kali. Memang sembahyang itulah yang akan dihisap dahulu. Akan ditengok dahulu, akan dilihat dahulu. Kalau sempurna sembahyang, yang lain akan dilihat. Kalau sembahyang tak sempurna dah, yang lain semua tidak berguna. Besar. Kita tahu sebenarnya hikmah di sebalik itu, mengapa yang tali yang mengikat tadi itu, mengapa dia merupakan mengapa dia merupakan hardcore dalam tuntutan. Sebab kalau dah semayang tak buat, yang lain ke semua tak tengok dah. Tak mungkin orang boleh sempurna zakat, sempurna puasa, sempurna haji, sempurna jihad, sembahyang tak sempurna. Tak mungkin. Dia mesti start dengan sempurna sembahyang dia. Datang urge nak buat puasa yang cukup. Itu betul, ada orang yang puasa cukup, sembahyang dah. Okey. Kita balik yang mudah. Sembahyang, apa namanya? Telah datang pertama akan dia kurang, dikatakan tilik. Kalau sekiranya sembahyang hamba tadi itu ada kekurangan, Allah Ta'ala kata tilik oleh kamu, adakah baginya daripada yang sunat. Maksudnya malaikat yang melihat kepada amalan kita. So kita ni dengan sendirinya daripada dunia ada pun, daripada kita lahir, kita disambut oleh dua malaikat. Iz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'in. Kita lahir tu, yatalaqqal mutalaqqiyan, disambut oleh dua penyambut. Lepas sambut, 'anil yamin wa 'anil shimali qa'in, mereka duduk
Maksudnya mereka terus tunggu. Yamin seorang, kanan seorang, an shimali qa'id. Ma yalfizu min qawlin illa ladai raqibun atid. Yang pengawal ada dua, yang ini pula raqib atid. Ada yang mengatakan yang sama juga, tak apa. Raqib dengan atid, apa kerja mereka? Ya, ma yalfizu min qawlin, tidak ada suatu perkataan lafaz yang dilafazkan dengan lidah dia, melainkan kesemuanya dicatat, direkod. Saya lihat yang depan-depan saya ni, sebut ada. So, teknologi canggih yang dinamakan recording ni dah sampai ke zaman digital. Benar bodoh ya besar. Wartawan datang interview saya, ada hal sekali 8 jam. Benda kecil dia rakam, kecil rakam 8 jam. Dia kata dah Ustaz, ada yang paling baru ni dia kuat 14 jam dia boleh rekod non-stop. Benda kecil. Saya nak kait gini, ini yang kita reka, yang Allah buat recording yang asal kepada kita. Itu dia katakan sampai ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Bila kita mati nanti, malaikat beri kita amalan kepada kita, dan orang semua diberikan kekuatan, kekuasaan untuk membaca dan faham. Dia kecil dia itu, dia baca tengok ma li hadzal kitab. Ya Allah, kitab saya baca ini, dia tulis, dia rakamkan apa yang saya buat. La yughadir, tak tinggal saghiratan, kecil mana yang kita buat pun, wala kabiratan, besar tambah, semuanya jelas dalam kitab. Flashback mind, tengok balik, hari ni aku buat gini, buat gini, buat gini. Sebab tu malaikat tadi tu dia bawa digital recorder, dia tak payah charge bateri dah, semua kekal kawan. Okey, dua, sambut dua. Kita mati dalam kubur tu, dua juga, mungkarun wa nakir. Sampai kita bangun di akhirat tu, kita akan berjumpa dengan sa'iqun wa syahid. Dua malaikat juga yang tuntun kita, bawa kita nak pergi pengadilan. Sa'iqun, seorang pepandu di depan, wa syahid ni, dia membawa segala fail-fail untuk pensabitan kepada ketua pengarah BPR. Ya kan? Dah, kita mungkin boleh terlepas dunia tu, tapi yang ni yang pendakwa ni yang bukti yang dibawa tadi tu tak besar sangat. Hang jaga ni Korea digital tau. Bila buka ke semua itu, memang nafi langsung tak boleh. Nak nafi macam mana? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Mulut tak boleh bercakap dah. Wa tukallimuna aydihim, tangan kamu akan bercakap. Rupanya tangan kita recorder. Tu. Wa tashhad arjuluhum, kaki kita recorder. Wa qalu li juludihim, bulu rumah dengan kulit ini recorder. Sampai bila buka sekejap mulut untuk bercakap, waqalu li juludihim, mulut yang bercakap tu, 5 syahid tu hang saksi pasal apa? Nak marah kulit dia, nak marah tangan dia, pasal apa hang saksi atas aku? Kan hang tak kenal juga. Qalu, kulit jawab, kaki jawab, kepada kita balik, antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Kami lama duduk senyap, tak boleh bercakap. Hari ni masa kami nak bercakap. Hang diam pula dengar dia bercakap. Kalau tanya begitu, kita ni dikawal sepenuhnya oleh anggota kita sendiri. So dia
dia telus, dia tak sembunyi apa yang nak berlaku. Kalau disuruh Allah Ta'ala dia bercakap, dia bercakap, dia tidak pernah biasa bohong. Kita ni sikap senohong dalam ikan duri. Tanpa sambung sendirilah. Okey. Kalau inilah sistem yang kita lihat, sistem itulah yang kita lihat. Kita akan terasakan bahawa kalau adalah perasaan bahawa kita ini, bahawa baik buruk kita ini, kita sendiri yang akan menyaksi atas diri kita. Macam yang contoh Nabi macam mana kata Nabi Yusuf itu. Zulaikha terserembab dengan suami depan pintu, dia sedang bergelut dengan Yusuf. Dia terus kona, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an. Perempuan lain baik Zulaikha ni, dia boleh kona, dia yang mengejar Yusuf, dia yang nak tahu Yusuf. Bila tersempak dengan suami, datang terus. Apakah balasan yang perlu, yang patut kamu kenakan ke atas orang yang berniat buruk, melakukan yang tidak baik ke atas isteri kamu, ahlika su'an? Dia tuduh Yusuf yang buat kerja. Qala, Yusuf kata, hiya rawadatni an nafsi. Dia yang menggoda saya, mengejar saya. Apa jadi? Wa syahida syahidun min ahlihi. Keluarga terdekat kepada Zulaikha datang menjadi saksi. Kami tahu apa yang berlaku sebenarnya. Kami tengok. Tapi tak apalah. Kamu sebagai raja, kamu sebagai menteri, kamu tengok baju Yusuf. Terkoyak kan? Koyak di mana? In kana qamisuhu qudda min qubulin sadaqat wa huwa al-kadhibin. Kalau baju dia terkoyak di belakang, sadaqat, betul cakap dia. Kalau baju dia koyak di depan, maksudnya. Kalau baju Yusuf terkoyak di hadapan, cakap Zulaikha betul. Yusuf yang jahat pergi kat Zulaikha, sudah tolak dah di depan. Tapi wa in kana qamisuhu qudda min duburin. Tengok balik. Kalau baju dia terkoyak di belakang, dia lari ke ataupun dia balik kat Zulaikha? Jadi dia lari. Bila lari, Zulaikha datang di belakang, tangkap di belakang, koyak belakang. Tengok baju koyak di belakang. Qala hadha min kaidikun. Ini angkara perbuatan kamu. Tapi balik kepada wa syahida syahidun min ahli. Kalau sudah keluarga yang terdekat dengan dia itu pun menyaksikan ke atas dia, mengatakan dia salah, tadilah. Kalau tangan sudah mengatakan memang aku yang mencuri, atau aku yang terima rasuah, aku yang siakap nuhung gelamaikan duit, sunat Nabi macam mana? Ini yang dibawa sampai ke situ tu, nak mengatakan bahawa memang semua itulah yang diterjemahkan balik dengan kelakuan semayang secara umumnya. Semua bergerak, hati bergerak, niat, mulut bergerak, lidah bergerak, tangan bergerak, kepala bergerak, tulang belulang, tulang semua bergerak. Sampai duduk, bangun, sampai semayang. Ini semua akan saksi. Sampai kepada hari kiamat nanti menjadi tempat untuk kita meletakkan kita hamba Allah yang baik ataupun yang tidak baik. Al-ratib itu terbaik atas dua bahagi. Pertama, rawatib muakkad, iaitu 2 rakaat dahulu daripada subuh, 2 rakaat dahulu daripada zuhur, 2 rakaat kepadanya sebagainya. Ini kesemua ni yang sudah saya tengok sudah maklum bidarurah. Tuan-tuan perempuan semua tahu sangat dah ini dan tidak ada complicated untuk memahaminya. Saya tidak payah saya ulang. Dan di bawah ini pun kita bercakap pasal sunat asar 2 rakaat tu, solat bawah tu.
Ada sembahyang sunat qabliyah, ada ba'diyah, ada apa nak baca dalam sembahyang tu pun ada dah. Witir, sembahyang witir elok dibuat. Okey, apa nak baca pun dalam pun ada, senang faham dah. Lepas tu sembahyang duha yang jarang-jarang kita buat tapi elok sangat dibuat, ada di bawah ni, saya bawah ni wadduha wasyamsi wadduhaha, dibaca pada rakaat pertama sembahyang duha. Di dalam kitab ni dia duha pun ada, isyraq pun ada. Duha sabit dalam ada hadis yang sahih, Nabi buat, sahabat buat. Isyraq itu ada khilaf, tapi buku kitab ni katakan ada isyraq. Isyraq apa dia? Masa naik matahari. Kenapa dia khilaf? Kerana Nabi pernah melarang Umar Al-Khattab tu halaman 27 atas tadi tu sunat isyraq 2 rakaat tu. Nabi pernah melarang dalam hadis yang sahih kepada Umar Al-Khattab yang bersembahyang ketika naik matahari. Nabi melarang dengan suatu bahasa yang penuh makna, penuh ada simbolik. Dia kata la tusalli hatta tatlu'a asy-syams fa inna asy-syamsa tatla' baina qarnai asy-syaitan. Umar, jangan sembahyang waktu matahari naik itu, kerana matahari itu dia naik di antara 2 tanduk syaitan. Besar sangat kat tanduk syaitan ni. Besar mana matahari? Tak, dia ada bahasa kiasan. Sewaktu itu waktu sebenarnya naik matahari itu waktu dia sedang on di atas horizon. Matahari cross satu horizon itu 4 minit 38 second. 5 minit lepas dah. Masa dia naik tu sudah tengok, masa dia tenggelam tu, kau dah tengok daripada mula first touch di antara bulatan matahari dengan horizon tu, bila touch horizon sahaja, lepas tu 4 minit 32 second dia akan tenggelam. Itulah waktu yang sedang matahari naik. Yang itulah maka dia dilarang. Sekurang-kurang larangnya waktu itu sudah jadi waktu tahrim. Pasal subuh akan habis waktu naik matahari. Daripada naik fajar, subuh kekal sampai naik matahari. So naik matahari itu, naik tak naik itu dipanggil waktu tahrim. Itu yang jangan sembahyang. Adapun selepas matahari naik, jelaslah dia cross the horizon, maka boleh sembahyang. Itu dipanggil sunat isyraq atau 2 rakaat. Baca qul ya Allah. Tapi saya tidak sembahyang isyraq ini sebab lebih utama tumpu kepada duha jelas. Lepas tu ada sembahyang awabin, ini pun tidak ada hadis yang sahih, tapi dia merupakan ibadat yang paling baik. Solat awabin ni solat yang sembahyang, orang sembahyang yang antara lepas sembahyang maghrib menunggu dengan sembahyang isya. Tapi kalau ada kuliah, janganlah sembahyang awabin, sebab dengan kuliah itu dia wajib. Kelas ilmu wajib. Sunat awabin dia sunat, meskipun tidak sabit sangat. Tapi pada saya, dia sembahyang. Jika tidak niat awabin pun, dia nak sembahyang sunat sahaja. Dia pun lepas maghrib sampai ke isya, ahlan wa sahlan. Memang baik. Bagus sangat. Itu dia kata sunat awabin. Lepas tu sunat zawal ada, sunat safar ada. Kita memang sunat safar ada. Macam orang nak pergi ke haji, sebelum pergi ke haji kan sembahyang sunat 2 rakaat, sunat safar tu. Memang ada tu. Okey, semua ni sunat. Termasuk sunat 2 rakaat, sunat selepas akad nikah. Dia sunat lah, tapi kena atur elok masalah. Lagipun peluang untuk sembahyang sunat tu 4 kali je. Orang tua pun dah faham dah. Sekali lah banyakkan kita, maknanya eloklah sembahyang sunat kita lepas akad nikah sepanjang. Okey, sampailah kepada semua sembahyang sunat itu, dan saya akan fokus yang ke depan itu kepada suatu sembahyang sunat yang memang menjadi satu daripada tuntutan yang amat baik, iaitu sembahyang istikharah. Saya akan terang cara dia dan sebagainya itu pada perjumpaan kita yang akan datang.